Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pengurusi kepimpinan Karangkraf, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya pengalaman baru bagi saya jadi moderator ini. Tapi kita ada tajuk yang sangat penting hari ini, iaitu ulama politik untuk dakwah ataupun untuk parti. Seperti mana yang kita tahu bahawasanya ulama memainkan peranan yang penting di dalam Islam. Ulama merupakan tokoh ataupun insan-insan yang dianggap menjadi rujukan umat Islam. Tapi dalam Islam juga kita lihat nas-nas agama telah memperuntuk, di samping ia memuji ulama, dalam masa yang sama nas-nas agama juga memberikan amaran-amaran yang keras terhadap ulama apabila mereka menyeleweng daripada peranan mereka yang sepatutnya. Dalam surah Al-A'raf Allah mengingatkan para ulama, "Watlu 'alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb in tahmil 'alaihi yalhad aw tatruhu yalhad dzalika mathalul ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Bacakan kepada mereka, wahai Muhammad, kisah orang yang kami berikan kepada mereka ayat kami. Kemudian dia insalah, dia keluar, bagaimana ular itu keluar daripada sarungnya, dan dia keluar daripada ayat-ayat Allah, dan syaitan mengikutnya. Ulama bukan ikut syaitan, syaitan ikut ulama. Syaitan jadi ulama sebagai kepala, kerana dia tahu pengaruh ulama. Jika dia kehendaki, nescaya kami boleh kekal dia nak kekal di atas muka bumi. Jika dia nak, kami boleh angkat ke? Kami boleh angkat dia, kata Allah. Tapi dia nak kekal, dia nak dapat kedudukan di atas muka bumi. Allah kata famathaluhu wattaba'al hawa, dan mengikut hawa nafsu, famathaluhu kamathalil kalb. Bandingan ulama yang cuba ataupun menggunakan ilmunya untuk kepentingan dunia sama seperti anjing. Jika sekiranya kamu pergi kepadanya, dia menggulurkan lidah, menjelirkan lidah, dan jika kamu meninggalkannya, dia tetap menjelirkan lidah. Yang demikian itu perbandingan yang kami lakukan. Mudah-mudahan mereka dapat berfikir. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ulama tak pernah ada dalam Al-Quran Allah menyamakan mana-mana golongan dengan anjing, melainkan ulama apabila mereka menyeleweng daripada sasaran mereka. Di hadapan kita ada tokoh-tokoh yang dianggap terkemuka dalam negara ini, yang boleh mewakili, jika boleh saya kata, aliran masing-masing, sama ada rasmi ataupun tidak rasmi. Kita ada di sebelah kiri saya Al-Fadil Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man, Ketua Penerangan PAS Pusat, dan saya ingat juga naik Presiden PAS. Kita ada bersama kita yang berbahagia Tan Sri Habsani Zakaria, Mufti Kerajaan Negeri Perak, seorang yang lama dalam jawatan Mufti, 26 tahun. Umurnya saya tak tanya tadi, sempat tanya, tapi anak beliau Abdul Hakam, Allah yarham, sama dengan saya belajar di sekolah. Jadi kira peringkat bapak lah dengan saya. So saya berhati-hati dalam bertanya soalan. Tuan, tadi saya lupa, Ustaz Tuan Ibrahim dulu kita kenal sebagai keluar dalam forum perdana, pensyarah pusat pengajian tinggi, pendakwah, mengambil keputusan menyertai PAS, dan sekarang dikenali sebagai tokoh PAS. Ustaz Fathul Bari, semua kita kenal, ulama muda UMNO yang namanya kebelakangan ini agak meningkat, kan? Khususnya dalam apabila kita ada isu negara baru-baru ini bersih, dan kita melihat Ustaz Fathul Bari telah menjadi satu benteng yang ataupun menjadi hujah untuk mempertahankan ataupun menjelaskan ketidakwajaran bersih itu dengan nas-nas agama. Semua orang-orang ini terkenal dalam negara kita. Saya memulakan pusingan yang pertama.
pusingan ni. Kita nak dengar pandangan mereka. Saya memulakan pusingan yang pertama dengan kita perlukan kepada kunci kepada tajuk kita hari ini. Kunci kita yang pertama ialah perkataan ulama. Yang kedua ialah perkataan politik. Saya nak minta pada pusingan pertama ni, kalau kita ada ulama, ulama ni terkenal dalam tradisi dia bila buat ta'rif jami' dan mani'. Dia mesti tepat dan tidak merewang. Orang tahu kata. Dia akan cakap dalam misal 5 minit ni, apakah ulama pada persepsi tiga-tiga tokoh ni. Kerana adakah dengan jadi ahli PAS maka jadi ulama, ataupun dengan serta jadi ahli Persatuan Ulama jadi ulama, menyertai Dewan Ulama jadi ulama, dilantik oleh kerajaan pada jawatan agama tertentu jadi ulama. Jadi perkataan ulama, kita perlukan penjelasan siapa ulama, dan kemudian apa itu politik. Apa itu politik? Sehingga orang anggap janggal ataupun tak janggalnya ulama dan politik ini. Saya tak nak terlalu panjang huraiannya, tapi tepat kepada isu. Saya mulakan dengan menghormati usia dan seniority. Saya memulakan yang di tengah dahulu, Tan Sri Rosani, untuk mengupas tentang apa itu ulama, siapa ulama, dan apakah itu politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berbahagia Tan Sri selaku moderator, berbahagia Datuk Puan Ibrahim, dan berbahagia Dr. Fathul Bari, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang saya muliakan. Pertama, saya nak minta maaf dulu. Saya bukan ulama, jadi kalau ada tersentuh ulama anti, jangan marah saya. Bukan dengan sebab dilantik jadi mufti itu ulama, betul, tak pernah disebut ya. Begitu juga jadi politik ulama. Gelaran ulama ini sebenarnya diberi oleh orang lain. Orang lain yang memberi gelaran sendiri, karena Nabi ada Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau seorang itu menyangka dirinya ulama, maka sebenarnya dia jahil. Man zanna innahu alimun fahuwa jahilun. Orang yang menyangka diri dia atau mengaku diri dia ulama, alim, sebenarnya dia adalah orang jahil. Karena kita tak tahu sekat mana ilmu yang mesti ada boleh dipanggil ulama. Tak tahu, tak ada ukuran. Cuma asalnya ulama itu daripada kalimah jamak, daripada alim. Alim, mana tahu. Tapi kalau ikut ulama dalam bahasa Arab, itu maknanya pakar. Pakar. Tetapi dia ada ulama utib, ada ulama macam-macam. Baca ulama, pakar. Jadi mungkin dalam agama juga mungkin maknanya maksudnya pakar bahagian agama. Kalau dalam Islam pula dia ada terbahagi pula macam-macam. Dia ulama apa? Kalau ulama PK dipanggil al-faqih. Ya, kalau dia itu ulama tafsir dipanggil mufassir. Ya, kalau ilmu kalam itu dipanggil al-alim billah atau al-arif billah, itu ilmu kalam. Ya, jadi macam-macam bahagian ulama. Mana ulama itu ialah orang yang berpengetahuan tinggi mengenai bidang-bidangnya. Tapi dalam masyarakat Islam sekarang ini, bukan saja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia, bila disebut ulama, maka dikumpulkan orang itu ialah alim dalam bahagian agama. Itu yang dimaksudkan ulama, alim dalam bahagian agama. Kerana dia tak panggil, dia kata ulama, doktor, ulama itu ini. Bila disebut ulama, khususnya di Malaysia, di Indonesia, ulama itu ialah ulama agama, alim dalam bidang-bidang bahagian-bahagian ulama. Tapi pun tidak dibahagikan bidang mana. Apakah ia bidang fiqh
ataukah ia bidang tauhid, ataukah ia bidang tasawuf. Mana bidang? Dia tak ditentukan. Semuanya dipanggil ulama. Jadi dalam hal ini, ulama itu secara umumnya telah disebutkan dalam hadis Nabi, dia kata warasatul anbiya. Maknanya ulama itu mewarisi tugas para nabi, mewarisi tugas para nabi. Karena Tuhan pun mengatakan dalam Al-Quran dia kata thumma awrasnal kitab alladhina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba kami yang terpilih. Tapi hamba yang terpilih itu terbagi pula kepada 3 bahagian. Faminhum zalimun li nafsihi, faminhum muqtasid, faminhum sabiqun bil khairat biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Ayat panjang dalam baladi auhayna ilaika minal kitab wal haqq musaddiqan lima bayna yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirun basir. Tsumma awrasnal kitab, bahwa kami telah menurunkan wahyu kepada engkau Muhammad dalam bentuk kitab Al-Quran, ya, yaitu satu kebenaran diturunkan kepada engkau. Kemudian setelah engkau diwariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba kami yang terpilih, yaitu umat Islam seluruhnya. Tapi tentunya tidak semua orang Islam itu tadi akan menjadi pakar dalam bahagian benar, karena kita terpaksa membahagi tugas dalam hidup kita ni. Membagi tugas mesti ada pakar dalam bidang pertanian, pakar dalam bidang perubatan, pakar dalam bidang pembangunan, pakar begitu. Jadi ada sekumpulan yang jadi pakar dalam bagian agama. Dan tiap-tiap itu tadi, pakar tadi dalam bidangnya itu sendiri, dalam bidang itu sendiri. Kalau pakar perubatan, dia akan hanya bincang tentang perubatan. Kalau dia bidang pembangunan, dia pembangunan. Ulama ini bidangnya bagian hukum. Jadi dia boleh mencakup pada semua. Tapi dia bukan pakar pertanian, tapi dia boleh sampai kepada pakar menasihati. Dia tahu hukum dalam pertanian, yang muamalah dalam pertanian macam mana. Itu bahagian yang dia sudah tahu. Kalau dalam bahagian kita kata perubatan, dia tahu hukum dalam bahagian perubatan. Bagaimana untuk mengubati seorang, apa hukumnya lelaki mengubah, itu dia punya bidang yang diletakkan kepada dia. Dan ubat yang macam mana boleh dipakai, itu bidang ulama tadi. Kataan politik lah Tan Sri, menangkan kita. Kalau dalam bidang politik, dia boleh masuk jadi ahli politik kalau dia seorang yang pakar dalam politik atau dia buat kuliah dalam politik. Tapi kalau dia masuk dalam politik, tugasnya ialah menasihati dalam bentuk-bentuk yang betul dalam bahagian kita berpolitik. Bukan tujuannya dalam berpolitik tadi kita mencari kedudukan yang sehingga kita melanggar hukum. Itu tak boleh. Sama juga dalam bahagian lain bahana pun kita masuk, tak boleh kita melanggar hukum. Dia boleh berpolitik, tapi politiknya mesti berlandaskan kepada hukum. Masalahnya dia dalam bentuk, dia tu lebih bentuk lagi kepada dakwah, menasihati, membetulkan. Itu dalam bentuk berpolitik, dalam siasat, yang betulkan siasat sendiri. Jadi kalau dia sebagai ahli politik, dia bertujuan untuk membetulkan siasat negara, itu tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu boleh. Tak pernah ada larangan seorang ulama daripada mencuri dalam parti politik atau berpolitik. Bahkan politik itu sendiri, kalau di segi makna politik sendiri pun dia terlalu luas. Dalam rumah tangga pun ada politik, kan? Dalam rumah tangga ada politik, dalam sekolah ada politik, semuanya ada politik. Tidak ada salah untuk itu. Terima kasih Tan Sri. Kita pergi kepada Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man. Kerana tadi Tuan Tan Sri telah memberikan pandangannya siapa ulama dan seumpama. Sekarang dalam PAS kita ada Dewan Ulama PAS. Dan kebanyakan ramai yang muda dan yang tua ramai dianggap sebagai ulama PAS. Siapakah ulama dalam di sudut pandang PAS ini? Dan apakah pula politik, kaitan ulama dan politik di dalam PAS?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sri dan bersama Tan Sri dan Saudara Fathul Bari, tuan sekalian, tamunya tahniahlah kepada penganjur yang memilih tajuk ini. Saya fikir pemilihan tajuk ini ialah sesuatu perkara yang penting untuk kita selesai isu ini. Apa yang ditimbulkan oleh Mursi tadi ialah soal takrifan tentang ulama. Sebagaimana disebut Tan Sri bahawa ulama pada asal, pada maknanya ialah orang yang ahli dalam bidangnya. Tetapi dari sudut istilah, penggunaan ulama dikaitkan dengan sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga melahirkan rasa gerun dan takut. Hingga Allah sebut innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Dikaitkan ulama itu di antara sifat yang mesti ada pada ulama itu ialah dia gerun dan ditakut pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain bahawa bila ulama tadi memimpin dirinya, masyarakatnya ke arah untuk tunduk dan mengabdikan diri pada Allah, hingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat manusia dengan dua darjat, ya fa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darjat orang beriman yang pertama kerana imannya, yang kedua diangkat kerana ilmunya. Maka tahap mengangkat manusia dengan ilmu itu tentulah ada amanah. Amanah dalam konteks ilmu tadi. Hingga Nabi SAW sebut hadis, tanasahu fil ilmi wa la yaktum ba'dukum ba'dha fa inna khiyanatan fil ilmi ashaddu min khiyanatan fil mal. Berlaku amanahlah kamu dengan ilmu. Jadi dalam konteks ulama ada tanggungjawab. Amanah besar ulama ialah amanah pada ilmu yang dia ada. Jangan khianat, kata Rasulullah. Kerana orang yang khianat dalam ilmu lebih teruk daripada khianat dalam harta. Khianat dalam harta mungkin 2 bilion, 3 bilion. Tapi khianat dalam ilmu, dia akan menyebabkan generasi akan punah, masyarakat akan punah. Dalam konteks PAS, kita meletakkan ulama dalam dua situasi. Yang pertama, dalam kepimpinan PAS kita ada Majlis Syura. Majlis Syura ini ialah di kalangan para alim ulama yang duduk memandu parti supaya tidak bercanggah dengan syarak. Apa-apa keputusan yang nak dibuat oleh parti mesti dipandu oleh Majlis Syura. Bahkan calon yang nak dipilih dalam tanding pun mesti diluluskan oleh Majlis Syura. Sekiranya Majlis Syura tak lulus, calon tersebut tidak akan dipilih sebagai calon. Yang kedua, kita ada Dewan Ulama, menghimpunkan tenaga-tenaga bidang-bidang kepakaran agama duduk di dalam supaya menjelaskan isu-isu yang berbangkit, supaya tidak bercanggah dengan perselisihan. Dengan kata yang bahawa PAS ni dipandu oleh Majlis Syura supaya dasar yang dibawa itu tidak bercanggah dengan syarak. Di waktu yang sama kita ada Dewan Ulama yang membantu mengangkat darjat ulama duduk dalam parti kita. Saya ingat dalam satu-satunya parti di Malaysia yang ada Dewan Ulama PAS. Tetapi bukanlah makna kalau yang lain nak jadi ulama pun tak boleh. Jadi wallahualam, tapi saya fikir itu sebagai intro kepada perbincangan kita. Terima kasih. Kita pergi kepada Al-Fadhil Ustaz Fathul Bari. InsyaAllah akan bergerak Dr. Fathul Bari lah, terdekat. Terkenal sebagai ulama muda UMNO. Jadi ini juga perkataan ulama kan. Jadi apakah ulama kita pada pandangan ataupun pandangan UMNO? Apa itu ulama dan apa peranan ulama dalam politik UMNO? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih Doktor ataupun Profesor Maria, Tuan Moderator, senior kami lah, Tan Sri, Datuk, sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Apabila kita berbincang tentang pengertian ulama dan juga politik, saya suka pergi kepada satu persatu. Pertama sekali, kita menyebut perkataan ulama, sudah semestinya kita mengetahui bahawasanya perkataan ulama itu berasal daripada ilmu. Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah, seorang tokoh ulama di Timur Tengah yang telah meninggal dunia, memberikan satu takrifan ilmu yang saya rasa mempunyai hubungan rapat dengan pengertian ulama yang akan kita bahaskan.
Kata beliau, yang diartikan dengan ilmu idraku syai' ala ma huwa alaih idrakan jaziman, iaitu mengetahui tentang sesuatu perkara sesuai dengan hakikatnya dengan pengetahuan yang bersifat pasti. Mengetahui sesuatu perkara sesuai dengan hakikat perkara tersebut dengan pengetahuan yang pasti. Adapun bila kita berbahas tentang pengertian ulama, saya suka sambung hadis yang dibacakan oleh Tan Sri sebentar tadi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kata Nabi SAW dalam hadis yang panjang, al-ulama warathatul anbiya, sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Sambungannya, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm, sesungguhnya para nabi itu mereka tidak mewariskan dinar dan juga dirham, sebaliknya para nabi itu mereka mewariskan ilmu. Maka ciri-ciri ulama di sini kita boleh kaitkan dengan sesuatu yang sesuai dengan petunjuk yang datang daripada Nabi SAW, sama ataupun tidak dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, sesuai atau tidak dengan metodologi yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, sesuai atau tidak dengan hakikat perkara tersebut. Bila kita membahaskan contoh tentang sesuatu isu, tentang salat contohnya, sesuai atau tidak dengan hakikat salat, dan apakah yang dibawa olehnya merupakan satu perkataan yang bersifat pasti. Pasti bukan kita katakan pasti akan kebenarannya, tetapi pasti akan keabsahannya, ketepatan maklumat yang disampaikan olehnya. Saya rasakan ini merupakan pengertian ulama yang kita kaitkan langsung dengan ilmu yang dibawa oleh Nabi SAW sesuai dengan metodologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun yang diberikan oleh panel-panel sebelum ini, saya rasa itu merupakan ciri-ciri para ulama, sifat-sifat para ulama, seperti takut kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti para ulama ini mereka orang yang berlapang dada, seperti para ulama ini mereka orang yang berakhlak dan sebagainya. Kemudian kita menyentuh perkataan politik. Satu takrifan yang disebut oleh seingat saya, mungkin kalau salah boleh dibetulkan, Dr. Khalid Al-Ambari, beliau menyebut tentang pengertian as-siyasah, politik itu sendiri. Kata beliau, tadbiru syai' wal qiyamu alaih bima yuslih, yaitu mentadbir sesuatu dan menguruskan sesuatu dengan cara yang terbaik. Mentadbir atau mengurus sesuatu dengan cara yang terbaik. Maka kalau kita kaitkan antara ulama dan politik, maka di sana ada ruang-ruang yang boleh dihubungkan, dan di sana juga ada perkara-perkara yang tidak sewajarnya didekati oleh para ulama itu sendiri. Jadi saya rasakan itu sebagai permulaan pentakrifan antara ulama dan juga politik. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada semua panel. Sekarang kita telah dengar tentang pandangan semua panel kita tentang apa itu ulama pada persepsi mereka. Cuma dalam negara kita ini, kita kadang-kadang bertemu dengan masalah, kerana khususnya apabila kita bercakap tentang politik, ada persepsi yang berbeza antara aliran-aliran politik, antara ulama daripada aliran politik yang lain. Maka kita tengok umpamanya, ini soalan berikutnya saya tuju kepada Al-Fadhil Ustaz Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, tentang kita pernah dengar kenyataan PAS umpamanya yang menyatakan ulama UMNO ni kadang-kadang macam ulama terompah kayu misalnya. Jadi ini menyebabkan ada perbezaan antara dua aliran ulama ini. Menyebabkan apakah sebenarnya peranan ulama di dalam UMNO yang bagi PAS yang patut untuk dikemaskinikan lah, dalam bahasa yang lebih sopan. Terima kasih Mursi. Ialah nak cadang untuk UMNO ni payah. Tapi saya melihat begini, yang pertama sekali kita ulama, kita ada tanggungjawab, kita ada amanah. Pertama, pengiktirafan. Kalau kita duduk dalam satu parti yang tak ada pengiktirafan kepada ulama, nasihat kita tak didengar, pandangan kita tak dipeduli, komentar kita tak diterima, hatta dalam isu-isu hukum yang diberi pun langsung tak ada, seolah macam tak ada pengiktirafan. Akhirnya kita ulama yang duduk dalam politik bukan menumpang untuk mengambil atas kadar untuk sahkan apa yang pemimpin kita buat. Bila pemimpin kita buat sesuatu, rujuk pada ulama sekadar untuk mengesah. Tapi ulama memandu pemimpin supaya pemimpin dia buat sesuatu, dia betul dengan pandangan syarah,
Bukan dia buat, kemudian pandangan kita duk cari nas untuk mengesahkan apa dia buat. Itu berbeza. Sebab bulan puasa ni. Dan saya sendiri pandangan ikhlas, saya sendiri bahawa ulama dia memandu, sifatnya memandu. Sebab kita menganggap bahawa pandangan-pandangan lain ulama mendahului dalam pandangan. Sebab bila diguna istilah ialah terompak kayu, istilah rice cooker, macam-macam dari istilah politik yang biasa kan. Jadi istilah ini menggambarkan kepada kita bila orang perlu pada kita orang pakai, bila tak perlu tak perlu. Terompah ni jarang orang pakai kat luar, jarang orang pergi ke pasar raya pakai terompah. Cuma bila nak masuk bel air kita pakai. Jadi kita tak mahu ulama kita dianggap duduk di situ, hatta komen kita, pandangan kita, minta maaf untuk saya sebut, keputusan majlis fatwa pun ditolak, pandangan mufti letak di tepi. Jadi pemimpin dia mesti dipandu, ya. Sebab kalau pemimpin baik, rakyat akan jadi baik. Kalau pemimpin punah, rakyat akan jadi punah. Soalnya siapa nak baiki pemimpin? Ia nak memandu pemimpin, ulama. Tapi ulama tadi yang disebut tadi, uraikan tadi, dengan amanah yang dia ada, dengan tanggungjawab satu, penyertaan ulama dalam politik mesti memandu politik supaya tidak bercanggah dengan syarak. Soalnya sejauh mana kita boleh memandu kalau kita duduk pun pengiktirafan tak ada, ya, pengesahan tak ada. Sebagai contoh, ya, saya bukan, ialah kebetulan saya daripada PAS, mungkin saya kata PAS baik, ya, tapi memang kebetulannya begitu. Dalam PAS kita ada hatta presiden dia. Presiden ahli majlis syura, dia ahli. Mesyuarat dipimpin oleh satu jawatan kuasa. Dengan kata lain bahawa kalau parti nak buat sesuatu keputusan, dasar mesti diputus oleh masyurah yang dipimpin oleh para ulama. Hatta dalam perkara yang kita tengok khilafiyah dari segi hukum sekalipun, maka perkara yang tak ada naskah ini bukan perlu ijtihad. Dan perkara ijtihad ini dihadam, dibincang, dimasakkan betul supaya kita buat keputusan. Dan keputusan tersebut mesti berdasarkan ilmu, ya. Sebab itu dalam PAS kita pernah buat keputusan politik, kita rugi. Keputusan politik rugi dalam konteks politik. Tapi oleh kerana syarak mengelakkan begitu, maka kita bukan begitu. Sebagai contoh, bila kita menanti Kelantan, kita tutup pusat-pusat perjudian, disko, bar. Yang konformnya, kaki disko tak undi kita, tokai judi tak undi kita, kaki kelab malam tak undi kita. Dalam konteks politik kita rugi. Tapi apakah kita nak tanggung dosa sebab kita tahu bercanggah dengan syarak, ya. Sebab tu bila kita menang, kita mesti ada panduan. Dan saya harapkan ulama yang di mana sekali posisi yang paling penting pun iktirafan, ya. Tolong iktiraf pandangan ulama, tolong hargai. Ulama bukan ada kepentingan. Hatta dalam PAS, ada ulama dalam PAS, mereka masuk PAS bukan kerana nak bertanding politik, bertanding berapa kursi saja, ya. Tapi pengiktirafan. Jadi kita harapkan hatta dalam pandangan-pandangan kita, sebagai contoh, Tan Sri Dato' sering mengeluarkan pandangan fatwa supaya penghormatan kepada tubuh tak dibuat. Di Melaka dibina tubuh satu Malaysia, Ratu Ibu rakyat. Ya. Demikian juga banyak fatwa-fatwa yang kadang-kadang kita buat keputusan macam tak dinilai, macam tak ada penghargaan. Jadi bila pandangan fatwa tak dihargai, apa lagi ulama. Jadi saya fikir itu untuk pusingan pertama sekali. Berikutnya saya pergi kepada panel yang Al-Fadhil. Okey tuan-tuan. Okey, saya pergi kepada Al-Fadhil Ustaz Fathul Bari, kerana beliau seorang tenaga muda, mempunyai latar keilmuan yang baik, dan kemudian sekarang sedang mencuba ataupun saya kata telah masuk dalam gelanggang politik. Cuma beliau khususnya politik pemerintah ataupun UMNO. Jadi sekarang bagaimana kedudukan pengalaman yang walaupun tidak begitu panjang, keadaan ulama dalam UMNO sekarang, dan apakah pula sebagai timbal balas pandangan sebagai ulama UMNO kepada ulama PAS? Bismillah, salatu salam ala rasulillah.
apabila kita bercakap tentang ulama di dalam UMNO, umum telah mengetahui bahawasanya sudah sekian lama UMNO itu tidak wujud di sana satu badan tertentu yang dikhususkan untuk membawa ulama ataupun mengenengahkan ulama di dalam parti mereka. Cuma di sana tuan-tuan dan puan ada satu biro, nama Biro Agama. Itu sahaja yang bertugas untuk menggerakkan gerakan ataupun ilmuwan dan juga program-program yang bersifat keagamaan. Mungkin ia memerlukan sedikit masa dan sedikit tempoh. Memerlukan masa dan tempoh. Tuan-tuan, sabar. Di mana saya minta semua sabar. Okey. Di mana kalau kita lihat, saya suka berulang kali muhasabah diri dengan hadis Khabbab Ibn al-Arat. Hadis Khabbab Ibn al-Arat yang beliau datang bertemu dengan Nabi SAW, lalu berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ala tad'u lana wa ala tastansirullah lana?" Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kebaikan kami dan juga tidak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami? Nabi SAW menceritakan kisah umat-umat dan generasi yang terdahulu. Ditangkap mereka, disiksa mereka, dibelah dua kepala mereka dengan gergaji daripada besi. Fama yasuddu dzalika an dini, dan perkara tersebut tidak membuatkan mereka meninggalkan agama mereka. Kisah yang dikaitkan langsung dengan peristiwa Ashabul Ukhdud yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surah Al-Buruj. Tuan-tuan dan puan sekalian, kemudian di penghujung hadis kata Nabi SAW kepada Khabbab Ibn al-Arat, "Innakum qaumun tasta'jilun." Kalian merupakan manusia yang gopoh. Pada hari ini manusia kebanyakan ingin melihat perubahan itu berlaku di tangannya. Kerana itu mereka berusaha untuk ke depan. Mereka berusaha untuk mencari populariti. Mereka berusaha untuk mencari glamour. Mereka berusaha untuk mencari kursi. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim berkorban nyawa mereka dalam peperangan Uhud umpamanya. Mereka korbankan nyawa mereka dan mereka bersedia untuk tidak melihat perubahan itu sendiri. Mereka tidak melihat apa yang berlaku ketika pembukaan. Bagaimana umat Islam masuk ke dalam Makkahul Mukarramah dengan penuh kebanggaan. Jadi kita lihat satu generasi dan keadaan yang berbeza pada hari ini. Kesemuanya manusia berlumba-lumba untuk melakukan perubahan dan mengharap perubahan itu berlaku di tangan mereka. Nuh alaihi salam umpamanya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah Subhanahu wa taala sebutkan singgung tentang Nuh alaihi salam di dalam Al-Quran, yang mana boleh dikategorikan sebagai, kalau dihitung kepada kuantiti yang mengikuti Nuh alaihi salam, kuantitinya dilihat sebagai seorang nabi yang gagal. Dilihat, walaupun a'udzubillah, Nuh alaihi salam telah berusaha hampir 1000 tahun, tetapi di sana ketentuan Allah Subhanahu wa taala mendahului segala-galanya. Allah musnahkan kaum tersebut kerana meninggalkan perintah yang dibawa oleh Rasul Nuh alaihi salam. Sedang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, maka untuk itu perlu kepada kesabaran, perlu kepada usaha-usaha yang kita harapkan perlu sokongan daripada pelbagai pihak. Saya apabila berlaku sesuatu isu, saya tak perlu sebutlah, saya orang pakat tepuk tangan pula. Isu yang mana ada, saya katakan kedua-dua pihak ada kepentingan masing-masing, sama ada daripada pihak pembangkang ataupun daripada pihak kerajaan. Sekiranya sesuatu isu itu ada kelebihan bagi pihak pembangkang, contohnya saya menghubungi media-media rasmi dan sebagainya, mereka kata, oh ini tak tahu nak keluar bila, ni tak tahu lagi nak pasti nak keluar bila, kenyataan dan sebagainya. Begitu juga apabila isu-isu yang ada kelebihan kepada pihak kerajaan, saya menghubungi sebahagian daripada media-media pembangkang, menghubungi mereka untuk menyatakan pandangan dan pendapat. Kata mereka, oh saya pun tak pasti nak keluar bila dan sebagainya. Dilihat di sini secara terang, jelas, bersuluh bahawasanya masing-masing bergerak dengan kepentingan. Jadi di sana, sidang penonton sekalian, ulama, ahli ilmu, saya tak kata diri saya yang ulama, dan saya bukan daripada Dewan Ulama. Sidang majlis ilmu ataupun ahli-ahli, kita katakan ilmu yang memiliki ilmu pengetahuan, mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan, wajib untuk menyampaikan. Adakah kita sanggup tergolong di kalangan orang yang Nabi SAW gambarkan di dalam hadis, man katama ilman aljamahullahu bijama minan nar. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan kekang dia dengan tali kekangan daripada api neraka. A'udzubillah.
Dan apabila sekiranya perkara tersebut disampaikan, menjadi tanggungjawab pihak penyiaran, semua sekali, media daripada pelbagai lapisan. Ini tanggungjawab mereka untuk menyebarkan perkataan-perkataan ini tanpa dipetik sebahagian dan disebarkan sebahagian dan disembunyikan sebahagian yang lain. Sebagai contoh, ini saya sebut pula senang. Tuan-tuan dan puan sekalian, apabila saya menyebut tentang isu Anwar Ibrahim, tuan-tuan, Dr. Zvi Anwar Ibrahim, ini bila kita sebut, kita bahaskan tentang isu ini, kewajipan Ahli Sunnati wal Jamaah, kewajipan umat Islam yang sewajarnya mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu yang bersifat aib, membuka keaiban manusia, apatah lagi dalam hal proses-proses mahkamah masih lagi diteruskan. Saya sebut dalam media tertentu dia sebarkan sebahagian. Dia katakan bahawasanya Fathul Bari telah menyatakan bahawasanya UMNO perlu bertaubat, perlu kita katakan tarik balik kenyataan-kenyataan ini kepada Datuk Seri Ibrahim. Itu dari satu sudut. Dari satu sudut yang lain, media yang seterusnya dia menyebut bahawasanya Fathul Bari telah menyatakan bahawasanya Anwar Ibrahim perlu bersumpah. Jadi mereka mengambil poin-poin yang menjadi satu kepentingan untuk mengangkat parti mereka dan menjatuhkan parti yang lain. Kita telah sampaikan perkataan yang lengkap, perkataan yang insya Allah jika dilihat majlis-majlis ilmu yang kita sampaikan, kuliah-kuliah kita di YouTube tersebar pada hari ini, tulisan-tulisan kita di dada-dada akhbar dan sebagainya, kita cuba berusaha untuk menyampaikan sesempurna mungkin. Tidakkah ini menunjukkan bahawasanya media, khususnya media pembangkang, saya tidak tahu, media pembangkang barangkali Harakah Suara Keadilan, tapi media kerajaan yang di bawah penguasaan kerajaan tidak memainkan peranan yang adil. Sepertinya khususnya kerana di bawah penguasaan kerajaan, umpamanya RTM tentu tidak berani bertindak sesuatu yang tidak mendapat perusahaan. Dan adakah ulama pernah menasihat dalam UMNO menasihati pihak media supaya adil? Pihak menteri media. Bismillah, tuan-tuan, soalan yang sangat baik daripada ini. Dan saya rasa yakin kita berkumpul di sini bukan untuk melahirkan kebencian kepada mana-mana kelompok, sama ada kepada PAS, kepada pembangkang dan juga kepada kerajaan dan pemerintah. Kerana sikap melahirkan kebencian, memprovokasi merupakan bukan sikap Ahli Sunnati wal Jamaah dalam berbincang dan berbicara. Tuan-tuan dan puan sekalian, nasihat, apabila kita bercakap tentang nasihat ini insya Allah kita dari masa ke semasa terus-menerus kita sampaikan mengikut saluran-salurannya. Saya suka bila melihat sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Antaranya contoh yang paling jelas Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, apabila diminta oleh masyarakat yang pada ketika itu di bawah kepimpinan Uthman bin Affan memohon kepada Usamah, wahai Usamah, mengapa kau tak pergi menasihati Uthman? Kata Usamah bin Zaid, atarawna anni la ukallimahu illa usmi'ukum? Apakah kamu menyangka aku tidak akan bercakap kepada Uthman bin Affan melainkan aku menyampaikan perkara yang aku cakapkan tadi kepada kamu? Maka tuan-tuan dan puan sekalian, dalam konteks nasihat, jika kita benar-benar ikhlas dalam menasihati, mudah-mudahan insya-Allah kita semua di sini, agar kita semua di sini ikhlas dalam menasihati. Mengapa kita perlu tunjukkan dan tampilkan perkataan-perkataan kita di khalayak? Adakah untuk meraih sokongan ataupun untuk meraih populariti? Ataupun adakah untuk kita naik lebih cepat, popular lebih cepat? Jadi saya rasakan nasihat, bila kita katakan berkenaan dengan nasihat, pengertian nasihat itu sendiri iradatul khair. Kita nak kebaikan bagi orang yang dinasihati. Sekiranya kita nak kebaikan bagi orang yang dinasihati, kita nasihatilah dengan cara yang dia redai. Okey, terima kasih. Sekarang